Assalamualaikum. Minta maaf ya. Kita macam kelakar pula tengok rambut dia bergerebang macam tu macam Maggie Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay kawan, Assalamualaikum korang, apa khabar? Baik ke tidak? Sebelum tu korang jangan lupa untuk follow dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. And thank you so much kepada korang dah klik video ni. Dan jangan lupa untuk tengok lagi video-video aku yang sebelum ni, dan juga tengok video aku yang akan datang. Dan thank you so much untuk 1 juta subscribers dekat YouTube. Tapi kawan, bukan tu yang kita nak cakap hari ni. Macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca dekat title juga, hari ni kita kembali lagi dalam segmen Noror. Menoror ni apa korang? Segmen seram lah. Tajuk dia bukan kaleng-kaleng. Korang nak jadi harimau, korang nak bela harimau, korang nak menjadi harimau yang sangat kuat, nak dijadikan ceritanya macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca dekat title juga. Hari ni kita nak cakap tentang harimau jadian. Harimau jadian kawan. Harimau yang menjadi jadian, yang harimau yang jadian yang menjadi harimau jadian. Okey, sebenarnya hari ni kita nak bercakap tentang, macam aku cakap tadi, harimau jadian. Harimau jadian. Apa nama dia harimau? Kenapa nama dia jadian? Sebab sebetulnya bukan harimau yang betul macam korang nampak tu. Harimau jadian ataupun orang panggil harimau akuan. Ada dekat Indonesia, belah-belah Indonesia mungkin orang panggil dia harimau akuan. Harimau jadian ni kawan, dia lebih kurang juga macam saka. Macam tu. Tapi dia adalah sejenis ilmu. Dia belajar ilmu untuk menjadi harimau. Bukan kau baca buku saya ingin menjadi harimau. Rar, tak akan jadi harimau. Kan jadi harimau dia bukan macam tu. So dia adalah sejenis ilmu yang apabila kita belajar, kita boleh menjadi sesosoknya harimau. Macam tu. Lebih kurang macam rupa kita boleh bertukar menjadi harimau. Dah nama dia hantu, ditolong oleh jin ataupun syaitan. Memang ada kaitan. Akan tak ada kaitan punya, confirm ada kaitan dengan jin ataupun syaitan. So, harimau jadian ni biasanya dekat tok nenek kita yang dulu-dulu tu. Tapi bukan cakap tok nenek kita yang dulu juga kawan. Sekarang ni pun berlambat sebenarnya, ada je sebenarnya. Tapi kita je yang tak tahu. Apabila dia orang belajar ilmu nak jadi ilmu harimau jadian ni, dibantu pula oleh jin, dibantu pula oleh syaitan, okey, dia akan membantu memberikan kekuatan dan juga mampu memudaratkan musuh. Maksud dia apa tu kawan? Abai Kemal ni kenapa cakap macam cikgu bahasa Melayu saya? Nanti aku terangkan. Korang kena belajar sabar. So, maksudnya bila kita macam memerlukan kekuatan tu, kita belajar ilmu harimau jadian untuk jadi harimau kan. So, nanti benda tu akan bagi kita kekuatan. Jin ataupun syaitan lah. Dan tu benda ni amalan khurafat, syirik. Kau jangan nak belajar-belajar pula. Ni aku cakap je sebenarnya. Macam tu. So, bila kita dah belajar tu, so dia akan bagi kita kekuatan dan melemahkan musuh. Macam tu. Dan tentulah musuh tu dah kalah. Dah tengok kalau manusia lawan dengan harimau, mana menang? Jangan cakap manusia menang lah. Kau menipu. Macam tu. Harimau lah yang menang. Kalau dekat dunia asal kita pun, harimau terkekam, manusia dah KO. And perkara buruk akan berlaku. Harimau jadian ni kawan, dia memang kena buang. Sebab dia ni memang sebahagian juga daripada saka, orang panggil. Saka ni korang banyak. Hantu raya, saka harimau, saka itu, saka ini. Banyak-banyak benda kawan, dia banyak. Jangan bekerja sama dengan jin ataupun syaitan. Sebab kemudian harinya kawan akan membawa malang, akan membawa perkara yang buruk kepada kita manusia ini. Macam tu. Okey kawan, kita kena buang harimau jadian ni sebab apa? Sebab kalau kita nak meninggal, bukan kita nak uzubillah, tak naklah kita bela-bela ya. Kalau korang ada bela harimau jadian ataupun korang ada saka harimau jadian, nanti kalau kita nak meninggal, benda tu akan jadi susah. Tak susah nak meninggal. Tu yang kalau kita tengok tu kan, ada kes-kes tu kan, macam makcik ke pakcik ke atuk ke nenek ke kan, yang nak meninggal tak lepas-lepas, orang panggil. Lepas-lepas tu bukan tak lepas-lepas apa? Tak lepas nak meninggal tu, nak roh tu nak meninggalkan diri kita, nak meninggalkan jasad tu tak lepas. Sebab apa? Dalam diri kita ni ada jin, ada syaitan. Faham tak? Kita nak cakap pasal kelebihan lah membela harimau jadian ataupun kelebihan kita ni jadi harimau jadian. First, memang kita akan dapat, bukan kita, aku tak nak, korang je, aku tak nak, akan mendapat kuasa yang luar biasa. Macam mana kuasa harimau tu? Macam itulah kita dapat. Harimau kan kuat, laju, garang, bengis, macam tu. Ditambahkan pula dengan sifat-sifat jin. Jin ni kita dah tahu dah makhluk-makhluk gaib, dan kita dah tahu dia pun ada kuasa yang boleh menyerupai sesuatu benda, betul tak? Macam itulah kuasa yang kita akan dapat. Tapi nak buat apa? Benda tu syirik. Kita pun dosa besar kalau kita buat, betul tak? Then bila korang, aku tak nak kita tu macam aku pula nak bela. So bila orang tu ada ilmu harimau jadian ni, dia boleh menyerupai harimau tu separuh. Contoh kepala harimau, badan manusia.
Ataupun dia boleh menyerupai harimau tu 100%. Kau bayangkan? Dia macam best kat situ kan? Boleh jadi harimau kan, tapi aku tak nak. And biasanya dia mampu membinasakan ataupun mampu mencederakan orang yang dia tak suka lah. Sebab tu inilah matlamat dia sebenarnya. Sebab orang takut dengan dia macam tu. Tentulah benda ni syirik. Macam mana benda ni boleh jadi syirik? Sebab nanti orang tu lagi takutkan harimau jadian ni daripada orang takut ke Allah. Sebab tu dia boleh menjadi syirik. Macam tu. Sebab tu dia boleh menjadi menduakan Allah. Kita takut selain daripada Allah. Faham tak? Patutnya kena takut Allah je. Orang yang ada saka harimau jadian ni ataupun orang yang bela harimau jadian ni, tindak balas dia sangat tinggi. Macam mana? Kalau korang tengok kucing kan lebih kurang macam harimau juga kan? Deria dengar dia kuat, deria rasa dia kuat, deria penglihatan dan semua deria dia kuat. Faham tak? Maksudnya macam baru ada orang dekat depan pintu dia dah pandang. Baru orang tu rasa macam nak buat dia pandang. Dia dah tahu. Dia ada insting tu. Ada orang nak buat benda tak elok dengan dia. Lebih kurang macam itulah. Itulah kelebihan dia. And then ini yang paling orang kata power lah. Memiliki sifat harimau dengan sendirinya. Dan tak perlu diajari ataupun tidak perlu dipelajari. Dia akan keluar dengan sendirinya. Faham tak macam mana tu? Bila dia dah ada saka harimau jadian ni, segala sifat menyifat harimau tu akan ada pada diri dia. Harimau seekor haiwan yang sangat tangkas, cepat, peka, garang dan kuat. Semua sifat harimau ada pada dia, bukan aku, dia. Kelemahan dia tak banyak. Bukan tak banyak, macam tak ada pun sangat kelemahan dia sebenarnya. Contoh kalau ada orang pakai susuk kan, susuk mata, susuk muka nak bagi cantik, tak boleh makan pisang emas. Tapi kalau orang yang harimau jadian ni, dia tak ada kelemahan. Cuma kalau dia tak buang sebelum dia meninggal, dia tak bertaubat, dia susah nak meninggal dunia. Itu kelemahan dia. And then inilah kebiasaannya orang yang bela saka harimau ni. Orang kata dia nak guna untuk apa sebenarnya selain daripada nak jadi kuat apa benda semua. Contoh macam atuk nenek kita lah dulu kawan kan. Dulu kan ada kebun. Lepas tu kebun kita pula selalu disodok oleh khinzir. Khinzir, aku nak cakap bab, tapi macam macam tu, orang faham lah kat YouTube ni. Lalu dikacau oleh khinir, dikacau oleh orang utan ke, monyet beruk ke. Jadi atuk nenek kita ni macam mana aku nak jaga kebun aku ni? Baru je tanam itu, tanam ini dah kena dek sodok dia babi. Macam mana nak jaga macam tu? So, diorang ambil lah orang kata saka-saka harimau. Bukan saja harimau jadian, macam-macam saka untuk dapatkan kekuatan diri dan juga nak jaga kebun, bagi anak-anak makan macam tu. Tapi itu sebenarnya bukan salah satu sebab yang kita boleh buat benda-benda syirik. Jangan buat benda macam tu. Ini sekadar pengajaran macam tu ya. Biasanya bila dah buat macam tu, orang akan ataupun binatang-binatang lain nampak ya, harimau rupanya yang jaga kebun. Faham tak? Aku cuba bayang kau jadi beruk. Aku tak nak jadi beruk. Kau bayangkan kau yang jadi beruk, yang jadi monyet. Lepas tu kau lalu pula baru nak makan pisang dekat kebun, tengok ada harimau. Kau rasa nak pergi ambil? Tak kan? Walaupun namanya binatang, binatang pun takut juga dengan binatang lain, betul tak? Dan biasanya orang yang bela saka harimau jadian ni, rumah dia ni orang kata macam memang susah lah orang nak masuk. Macam tu. Sebab apa? Aku pun ada juga lebih kurang cerita yang sama. Waktu aku dulu punya rumah ada pintu tau. Aku cakap dengan korang, ni aku dah mula slow cakap rumah arwah atuk aku yang dulu tak ada pintu. Yang sekarang ni dah ada pintu. Arwah atuk aku dah meninggal, rumah dia memang tak ada pintu. Waktu aku kecil aku tak boleh fikir dan aku tak perasan kenapa rumah arwah atuk aku ni tak ada pintu. Aku tak tipu, tak ada pintu. Rumah kampung aku dulu, rumah yang paling pelik dalam dunia ni dekat kampung tu aku rasa lah, memang tak ada pintu, cuma ada garaj nak parking kereta je. Faham tak? Kita orang semua kalau balik raya tidur dekat ruang tamu. Aku tak tipu. Tapi ada orang kampung cakap, orang lalu je depan rumah arwah atuk aku tu, dia yang pernah nampak lah waktu tu ada harimau jaga dekat depan. Kalau kau nak tahu, arwah atuk aku seorang pengamal perubatan tradisional yang biasanya ubat-ubatkan orang lah gitu. Dan tak mustahil kalau benda tu ada dalam keturunan aku. Maklum kita tak tahu giginya macam mana, tapi tak mustahil benda tu ada. Orang kampung banyak juga yang cakap macam tu. Dekat nenek aku pun ada juga. Macam tu lah. So jadinya macam pelik kan, rumah yang tak ada pintu tapi tak pernah dirompak. Rumah yang tak ada pintu tak pernah orang pecah masuk. Faham tak? Logik tak? Dia tak logik kan? Padahal tak ada pintu ni. Tak ada pintu. Tak logik lah kalau tak ada orang pernah masuk. Jadi kenapa orang takut nak masuk rumah arwah atuk aku yang dulu sedangkan tak ada pintu? Adakah kabar angin orang kampung yang mengatakan rumah arwah atuk aku tu ada harimau yang jaga betul? Ataupun salah? Ataupun sekadar kabar angin semata-mata? Nak dijadikan cerita macam tu. Okay guys, so aku rasa sampai sini dulu pasal harimau jadian. Korang nak bela tak harimau jadian? Korang nak jadi tak harimau jadian? Kalau nak jadi, tinggalkan niat tu jauh-jauh. Tak payah. Jangan nak buat benda-benda syirik nak dijadikan cerita macam tu. Okay guys, ingat semua konten aku adalah hiburan semata-mata. Jangan ambil serius. Kita just nak fun-fun. And minta maaf kalau aku ada terkasar bahasa. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, horror ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.